Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Suruh Al-Ijazah Kuasa Masjid Al-Irsyad, tuan-tuan hadirin, para jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang buat sekian kalinya Allah memberikan kita kesempatan untuk berada di dalam rumah Allah ini, dan kita masuk kepada hari Jumaat minggu yang ketiga bagi sesi 2022. Tuan-tuan sekalian, cuma beza yang Jumaat kita pada hari ini ataupun di tempat-tempat yang lain, kita telah pun diberikan sedikit lagi tambahan ataupun kelonggaran. Antara ya tuan-tuan, untuk Jumaat ini dia boleh berjemaah ataupun dia boleh masuk dengan mengikut kapasiti sebenar dengan jarak 1.0 meter. Alhamdulillah tuan-tuan, Zuhur tak masuk lagi ataupun Jumaat kurang lebih hampir setengah jam lebih lagi dah penuh dah dewan kita ni. Alhamdulillah tuan-tuan, tahniah rakan-rakan ataupun tahniah tuan-tuan yang hadir. Mudah-mudahan niat tuan-tuan ataupun kehadiran kita dengan kita berjalan kaki, dengan kita menaiki motor mungkin, dengan kita menaiki kenderaan, mudah-mudahan adanya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu tuan, saya nak bawa satu apa yang dinyatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, sab'atun yuzilullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan, pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kat dunia tuan-tuan, kalau ada kita menjadi orang VVIP, menjadi orang kenamaan ataupun orang yang diundang, biasanya tuan-tuan parking disediakan, red carpet tuan-tuan, setengah tuan-tuan ada polis pengiring dan sebagainya, specialnya orang-orang yang tertentu ataupun orang yang kenamaan. Namun orang yang dapat perlindungan Allah di hari akhirat nanti tuan-tuan ialah orang yang sangat hebat di sisi Allah. Sudah pasti dia melakukan satu perkara di dunia yang Allah suka kat dia, Allah redha kat dia, dan dia buat apa yang Allah suruh. Pada hari kiamat yang dalam keadaan siapa pun tidak ada tempat untuk dia boleh cari tempat teduh, boleh datang lewat ataupun tak sebagainya tuan-tuan. Kerana disebutkan ialah panas teriknya di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dirasakan seseorangnya matahari berada sejengkal di atas kepalanya. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis bahawasanya setengah ada manusia yang ditenggelam dengan peluh dia sendiri. Peluh tu ada setakat berkulali, ada setakat betis, ada setakat paha, sehingga kan lemas dalam keadaan peluh dia itu tuan-tuan lebih daripada paras hidung dia. Jadi banyak peluh tak banyak peluh, ataupun bagaimana nasib kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa yang sedang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ringkas cerita itu tuan, di antara 7 golongan tu saya tak bercadang nak sebut satu-satu. Cuma saya kira kalau mungkin kita pernah dengar, ini hadis yang sangat popular tuan-tuan, sebagai satu disebutkan sebagai satu sumber inspirasi kita ataupun motivasi kita.
Antaranya tuan-tuan ialah disebutkan ialah warajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Ialah lelaki yang hati dia terpaut jatuh cinta kepada masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Antara 7 golongan ni tuan-tuan, antara ialah lelaki yang hati dia, jiwa dia, perasaan dia terikat ataupun tergantung ataupun teringat kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa poin ini tuan-tuan saya nak bawa dalam kesempatan kita tidak awal-awal ini ialah saya nak mengajak saya khususnya dan kita semua dalam keadaan kita dah berikan kelonggaran yang sekiranya semakin hari semakin banyak tuan-tuan kita boleh masuk masjid. Sesetengah tempat tuan-tuan dah boleh walk in, setengah tempat kena perlu buat booking appointment sebagainya untuk masuk masjid untuk Jumaat khususnya sebagainya. Walaupun masih ada penjarakan tapi kita boleh beribadah ataupun boleh memenuhkan masjid kita dalam keadaan kapasiti sebenar. Maka tuan-tuan, kita tidak hanya sekadar memadai, kita hanya datang rumah Allah ni kalau ada. Mudah-mudahan qaryah sini tak ada tuan-tuan. Jangan kita hanya datang masjid ni seminggu sekali hari Jumaat. Sebab apa kena datang Jumaat? Sebab wajib ustaz. Kalau tak wajib saya pun tak datang juga. Jangan, maksud tuan-tuan, kita kena ada hari yang kalau kita nak jadikan di antara manusia yang disebutkan oleh Nabi, manusia yang special di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang hati terpaut masjid. Jangan jadikan hari Jumaat ialah hari mingguan sekali saja seminggu untuk kita datang rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul kita nak dapat perlindungan Allah, kita nak supaya kita ni menjadi seorang hamba Allah yang terbaik, tuan-tuan, pastikan dalam diri hidup kita, seharian kita ada masa kita datang rumah Allah. Mungkin waktu subuh, mungkin waktu maghrib, isyak dengan kuliah maghrib sambil-sambil, tuan-tuan, biar ada. Tuan-tuan kan, sebab tidak ada klimak kemuncak hubungan kita dengan Allah ialah apabila kita berhubungan kepada Allah di tempat yang disebutkan rumah Allah. Jangan duk nampak hari Jumaat je. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab saya kata tuan sekalian, biarlah kita menjadi orang yang kita sebutkan ialah kita nak jaga kita ni sebagai rezeki kita melimpah ruah, kesihatan kita ni Allah pelihara, Allah jaga, Allah bagi dalam keadaan kita tuan-tuan. Anak-anak kita sihat, isteri kita sihat, kerja kita kerja yang diberkati, semua itu tuan-tuan atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak apabila kita minta itu, minta itu di rumah Allah. Biar ada masa kita dengan rumah Allah, seperti mana kita ada masa dengan kawan-kawan kita, seperti mana kita ada masa di kedai makan, seperti mana masa kita boleh rancang untuk ke mana-mana jauh daripada tempat kita. Duduk di USA, cuti raya Cina tuan-tuan ni tak lama dah seminggu 2, kita boleh plan cuti kat Pulau Tioman ke Pulau Redang, jauh tuan-tuan kan? Tapi kadang-kadang kita tak boleh rancang masa sehari kita, tak lama pun, lebih kurang dalam sejam ke 2 jam ke untuk datang rumah Allah. Jadi saya mengajak tuan-tuan, dah alang-alang ada kebenaran untuk kita memenuhkan masjid mengikut kapasiti sebenar, apa salahnya kita berpesan pada diri kita sendiri untuk kita sesama tuan-tuan, seharian kita bermula pada esok ataupun selepas ini, insya-Allah ada masa kita mengikut kelapangan masa kita, ambillah zuhur yang mungkin, asar yang mungkin untuk kita datang rumah Allah. Walaupun mungkin tak di masjid ini, mungkin di surau di tempat aman kita, silakan. Yang pentingnya ada tempat yang kita nak tunjukkan inilah klimak kemuncak kita nak supaya Allah redha kita, ialah kita beribadah di rumah Allah Subhanahu taala. Apatah lagi kita ni sebagai seorang lelaki, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ketua keluarga. Sebab itu disebutkan oleh Nabi, warajulun, lelaki ni yang tak tutup aurat ni tuan-tuan, kita lah kan, takkan pakai tudung lah kan, kita ni yang tak tutup aurat ni, yang seorang lelaki tuan-tuan, kita kena datang rumah Allah. Walaupun ialah ustaz kalau datang rumah Allah, macam mana ibadah saya nak berjemaah dengan anak isteri, boleh susun masa, time management kita tuan-tuan. Ada masa kita beribadah berjemaah dengan anak isteri kita, mungkin zuhur kita di rumah, maghrib isyak kita di masjid. Baik tuan-tuan, jadi itu sambil-sambil selingan tuan-tuan, untuk saya juga khususnya. Baik tuan-tuan sekalian, dalam kita memasuki tahun 2022 ni tuan-tuan, kita melihat di sana sini krisis moral ataupun krisis masalah tentang sosial masyarakat kita ini semakin lama semakin membarah. Kan? Orang dah tak boleh nak hormat privasi orang. Orang tak boleh nak hormat antara satu sama lain. Sehingga sangkut tuan-tuan bermusuhan
sehingga sanggup tuan-tuan bunuh dalam keadaan yang cukup tragis, cukup ngeri, antara manusia dengan manusia yang lain, yang kebanyakan yang membunuh dan yang dibunuh itu ialah mereka yang saling sangat kenal mengenali antara saling. Maknanya ceritanya mereka ada hubungan, maknanya mereka rapat, kan? Walaupun sampai satu peringkat tuan-tuan ialah berkaitan tentang hubungan jiran. Jadi tuan-tuan kita nak cerita sikit lebih kurang, kita akan ambil sikit tuan-tuan 2-3 hadis Nabi SAW. Nabi cerita apa? Nabi pesan kat kita tentang hubungan jiran macam mana. Kerana saya nak bawa tuan-tuan di peringkat permulaan kita. Hari ini bila masuk tahun 2022, kan? Dah kurang lebih hampir 3 minggu dah tuan-tuan kita berada pada tahun 2022. Ramai kita tuan-tuan mempunyai azam, kan? Walaupun saya sini tuan-tuan nama azam masih tetap kena ada keazaman. Maknanya tetap ada benda yang kita nak buat. Kita nak buat apa? Apa impian kita? Apa cita-cita kita? Apa yang kita nak buat pada tahun ini? Dan kebanyakannya tuan-tuan, wallahu a'lam, kebanyakan semuanya ialah berbalik kepada manfaat kita. Saya ustaz tahun ni kalau boleh dah bisnes ini, kalau boleh nak tambah cawangan lagi, kan? Kalau boleh ustaz tahun ni nak kontrol sikit makan. Kalau boleh tahun ni ustaz ingat kereta dah lama dah tak polish, nak polish kereta, nak tambah kereta. Semuanya untuk kita. Kan? Jarang kita fikir untuk kita dengan orang. Ustaz kalau boleh ustaz saya tahun ni nak jadi orang yang lebih baik dengan orang, supaya tahun ni saya ni ramai kawan, ramai orang suka kat saya. Dan jarang juga tentang orang yang fikir tentang bahawasanya tahun ni dia nak jadikan dia ni manusia yang baik ataupun lebih baik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, kita nak supaya apa pun saja kita nak buat, silakan. Nak kurus ke, nak jaga makan ke, nak kaya ke, silakan. Tapi tambahannya sikit lagi ialah kenapa nak kurus? Kerana supaya boleh beribadah kepada Allah. Nabi sebut al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang sihat pada tubuh badan yang sihat. Tak aku kurus ni, aku jogging ni, aku cycling ni, aku hiking ni kerana Nabi suruh. Nak supaya tubuh badan sihat ni sebab apa? Sebab ni Nabi suruh. Bukan semata-mata kerana aku supaya orang tak ejek kita, kamu kata kamu ni gemuk. Sebab apa nak kaya ni? Sebab nak jadi supaya manusia yang bukan sekadar boleh memberi dalam keadaan yang cukup banyak. Kerana ini saham akhirat, biar ada nampak view tertentu tuan-tuan. Bukan sekadar kerana nak kaya sebab apa? Sebab boleh travel ke mana-mana, boleh beli apa yang diimpikan. Baik, maka jadi sekalian, bila sebut tentang kita hubungan kita dengan Allah, dan apa yang kita buat ni tuan-tuan di atas muka bumi Allah ni ada kaitan dengan Allah, maka kan itu tuan-tuan ada dua hubungan yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara, dan yang perlu kita usulkan sesungguh. Dia tak boleh jaga satu, kita tak jaga satu. Tak boleh buat satu benda, tinggal satu benda. Iaitu tuan-tuan ialah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Maknanya kalau hubungan kita dengan Allah, sembahyang kita jaga, Jumaat datang awal, alhamdulillah tuan-tuan, pahala melimpah ruah insya-Allah, amin. Kan? Sedekah tuan-tuan, patut nampak tabung, buat keluar duit poket masuk dalam tabung. Ini cerita kita hubungan dengan Allah. Puasa kita jaga sebagainya. Tapi dengan manusia problem. Membawa ni tuan-tuan, kan? Nampak buruk orang, buruk kita tak nampak. Orang lain je salah, kita je tak salah tuan-tuan. Dia jaga hubungan dengan Allah ya tuan-tuan. Orang macam ni tak akan lepas di sisi Allah. Kenapa? Hubungan kamu dengan manusia, kamu bermasalah, kamu silap, kamu kena minta dengan manusia, barulah Allah terima amalan kamu. Ada orang nak setengah tuan-tuan terbalik pula. Dia dengan manusia, ya Allah jaga punya masa tu, kalau kata terlepas sembahyang pun tak apa. Sebab apa? Nak hormat orang, nak raih orang, ada benda yang nak dibuat urusan dunia, tak sembahyang pun tak apa. Sebab apa? Nak jaga hubungan dunia. Jadi tuan-tuan, kita kena seimbangkan. Baik, maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antara yang saya nak fokus pada pertengahan ini ialah hubungan kita manusia, dan aspek yang skopnya agak lebih kecil tuan-tuan sekalian ialah tentang hubungan kita sesama jiran. Kan? Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam satu hadis, saya petik tentang hadis ini dalam kitab Adab Mufrad yang telah disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah taala anhu, sebagai satu pedoman kepada kita untuk kita tahu bahawasanya
kita hidup ni tak boleh sorang-sorang. Kan? Hidup ni tak boleh sorang-sorang. Tak memadai tuan-tuan. Ustaz, saya dah ada kerja saya punya kerjaya saya ada harta saya ada keluarga saya ada anak saya ada isteri. Saya ada kereta saya boleh ke mana? Kenapa perlu saya bersangkut paut dengan orang? Jaga-jaga tuan-tuan kalau ada kata-kata yang macam ni. Sebab Allah nyatakan dalam surah Al-Asr, kan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman. Nak jadi Allah gunakan perkataan amanu, mereka yang beriman. Nak jadi orang beriman ni bukan boleh bekerja seorang-seorang, tak, kena ada kawan, kena ada teman, berjemaah, kena ada persekitaran. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ni tuan-tuan, poin dia. Kita nak beramal soleh pun tuan-tuan, kena ada teman, kena ada kawan, kena ada bergantung. Ketika mana kita lemah, tolong Tok Guru, Ustaz nasihatkan saya. Kamu ni boleh jadi baik ni, kamu buat apa? Kan? Kita tengok orang buat baik tuan-tuan, terdetik kita buat sebab apa? Orang lain buat, kita nak buat. Maknanya ada sebab orang lain buat, maka kita buat. Nak tinggalkan kemungkaran pun tuan-tuan, kerana orang lain. Maknanya kerana kita tengok, kan? Bukan kerana Ustaz, iman saya dah tinggi, saya buat benda baik pun kerana keimanan saya. Saya tinggalkan maksiat juga kerana keimanan saya. Tak tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, dia dah lama dah dalam keadaan mungkin dia kesesatan, mungkin dia dah terlanjur sebagainya. Dia tengok orang buat baik, dia rasa nak buat baik. Ada tak tuan-tuan? Ada. Saya sendiri pernah pun tuan-tuan. Tak terfikir boleh buat kebaikan dengan cara macam ni. Selama aku tak terfikir buat benda ni. Wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq, dan saling berpesan-pesan dengan kebenaran tuan-tuan. Saya tak kena tuan-tuan nasihatkan saya, tuan-tuan tak kena kita pakai nasihat benda yang baik. Maknanya watawasaw, maknanya saling menasihati. Tak kena aku nasihat, hang tak kena aku nasihat. Dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Baik. Maka kerana itu tuan-tuan, bila kita hidup saling bergantung antara lapisan masyarakat itu, antara tuan-tuan kehidupan berjiran. Baik tuan-tuan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi cerita tentang bab hak jiran. Nabi dinyatakan satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sentiasalah Jibril alaihissalam berpesan kepadaku tentang hak jiran. Setiap kali kalau malaikat Jibril jumpa Nabi, cerita tentang bab jiran. Tuan-tuan, kan berapa lama tu tuan-tuan kan malaikat Jibril dengan Nabi ni tempoh penurunan wahyu Allah, Al-Quran tu sendiri 23 tahun. Ada kata setiap kali jumpa Nabi cerita bab jiran, tolong jaga hak jiran, tolong hormati hak jiran. Sehingga kan Nabi kata, sehingga aku ini menyangka bahawasanya dia akan mewarisi, yakni menerima pusaka. Allah Akbar tuan-tuan. Orang ni tuan-tuan, maknanya apa maksud orang yang menerima pusaka tuan-tuan? Ialah orang yang cukup rapat. Kan? Kita ada anak tuan-tuan, kita tak ada harta benda kita akan diwarisi, harta faraid sebagainya. Tapi kalau sekiranya kita ada anak angkat ataupun kita ada orang yang cukup dekat dengan kita nak bagi harta kita kena dengan secara wasiat sebagainya. Maknanya kita tak akan bagi mudah-mudah harta kita, melainkan orang yang cukup dekat dengan kita. Maka begitulah nisbah analoginya, jiran begitu dekat dengan kita, maka kita perlu jaga, perlu pelihara. Maka kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, disebutkan dalam satu riwayat yang lain, Nabi sebut kepada kita, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, maka falyakul khairan falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik pada jiran dia. Maknanya tuan-tuan, selama ni tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan bagi nasi, tuan-tuan bagi salam. Tak bagi nasi kau bagi salam, tuan-tuan tolong. Jiran pesan, Mat, aku ni esok lusa nak balik kampung, tolong tengok isap rumah aku. Kita pun tolong tengok seluruh tuan-tuan. Kasih kat jiran kita ni.
takut rumah dia masuk pencuri, ada benda-benda sebagainya tuan-tuan kan. Tengok betul-betul, jaga betul rumah kita tuan-tuan. Ni orang yang ada kaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Yang disebut siapa yang beriman pada Allah, siapa yang beriman pada akhirat, hendaklah dia buat pada jiran. Maknanya tuan-tuan, buat baik kita pada jiran ialah ada kaitan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Nabi kita juga ialah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dhaifahu. Sesiapa yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Tuan-tuan, adik-beradik kita nak tahu rumah kita mungkin jarang-jarang. Yang paling kerap datang rumah kita tuan-tuan, walaupun mungkin duduk di beranda kat rumah kita sebagainya, duduk apa kata apa, duduk sembang depan kat pintu pagar saja, jiran tu tetamu tuan-tuan. Adalah jiran ada kaitan dengan keimanan. Dengan tetamu juga tuan-tuan ada kaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, saya ingat dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makanan Nabi biasanya kurma. Rutin Nabi juga makanan Nabi ialah roti. Tetapi ketika mana menyambut tetamu ataupun tetamu datang ke rumah Nabi, Nabi jamu apa tuan-tuan? Nabi jamu daging. Tetamu maknanya begitu ihtiram, begitu appreciate-nya Nabi kepada jiran ataupun kepada tetamu yang bertanda ke rumah Nabi. Sebab apa? Ini ada kaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga yang lain juga tuan-tuan, Nabi sebut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun hendaklah ia diam. Ni tuan-tuan, tiga perkara ni: memuliakan jiran, memuliakan tetamu, bercakap benda baik, dan semua benda ni boleh buat pada jiran. Betul tak? Yang orang sakit hati kat kita kerana mulut kita boleh jadi. Yang rasa geram ni kan letak kerana dia ni jiran aku, lama dah aku tumbuk dia. Dan biasanya tuan-tuan, jenayah yang berlaku ataupun masalah sosial yang kita sebutkan tadi, semua berpunca pada mulut. Mulut, orang kata apa, mulut orang kata apa, minta sebut tu, mulut macam longkang. Semua salah. Pantang kalau jumpa dia ada je benda dia gosip, benda tak betul tak betul bercakap lah. Seronok bercakap. Kena ingat tuan-tuan, bercakap ni tolong ingat-ingat benda yang baik, silakanlah, tak ada masalah. Baik, hadirin sekalian, dalam bab ni saya ingat satu cerita tuan-tuan. Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Satu hari tuan-tuan, Imam Abu Hanifah An-Nu'man ni dia ada jiran. Baik tuan-tuan kan? Baik. Dia ada jiran yang di jiran ni tuan-tuan, dia suka main muzik. Betul-betul jiran sebelah rumah dia. Maka Abu Hanifah An-Nu'man ni, Imam Abu Hanifah An-Nu'man tu buat majlis ilmu. Tengah-tengah untuk mengajar tuan-tuan majlis ilmu, dengar dundang-dundang jiran sebelah dia. Wahai Imam Abu Hanifah ni, jiran kamu duduk main muzik, tak hormat ilmu Allah ni. Imam Abu Hanifah kata, innahu jari, sesungguhnya dia ni jiranku. Maknanya Imam Abu Hanifah tak kata apa, tak pergi terpuas, tak pergi marah apa tuan, tak kata membawa, tak. Imam Abu Hanifah, ini sungguh dia jiran aku, maknanya dia ada hak dia. Sampailah satu hari tuan-tuan, dan benda ni berlangsung dalam tempoh yang cukup lama. Maka tuan-tuan, satu hari tak kedengaran muzik dia. Maka peliklah Imam Abu Hanifah, biasa-biasanya aku nak mengajar kamu semua ni bunyi muzik. Dia ni suka, dia ni musical, maknanya ahli muzik. Saya sikit menyanyi tuan-tuan. Maka satu hari dia pun tak menyanyi, pelik lah. Biasa-biasa menyanyi, luar biasa tak menyanyi tuan-tuan. Maka dia tanya, kamu anak murid aku, kamu tahu tak kenapa jiran aku pergi mana ni? Wahai Abu Hanifah An-Nu'man, tadinya, pagi tadinya dia ni ada masalah sikit dengan pihak berkuasa. Maka dia ditangkap dan dia direman di tempat penguasa. Dia direman satu tempat. Maka tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni terus memberhentikan pengajian dia, pergi ke pejabat gubernur. Bila sampai tuan-tuan di pejabat gubernur, guard situ tengok Abu Hanifah pakat terkejut, takut. Sebab apa? Sangat orang Abu Hanifah ni sangat orang yang dihormati. Tengah-tengah malam datang pejabat gubernur ni buat apa? Wahai Imam Hanifah, kamu datang ni kamu nak jumpa apa? Kenapa datang malam ni, nak ke mana sebenarnya? Tolong panggil gubernur kamu sekejap, aku nak jumpa dia sekejap. Maka tuan-tuan, guard ni pun pergi cerita kat gubernur.
Wahai tuan, ni ada tetamu yang sangat istimewa. Nama dia ialah Abu Hanifah An-Nu'man. Tengah-tengah malam tuan-tuan gabungan pun nak rehat, tapi dengar nama yang sangat dimuliakan, yang dia rasa pelik sebab sebelum ni aku undang Abu Hanifah datang kat pejabat aku, tak datang. Tapi tengah-tengah malam cari aku. Sebab apa ni? Maka tuan dia pun pakai baju dia pun keluar. Wahai Imam Abu Hanifah, kenapa kamu datang ni? Maka jawab Imam Abu Hanifah, tak, tadi jiran aku kan, dia buat masalah sikit lebih kurang, maka pihak berkuasa di bawah petak badan kamu tangkap dia, ambil dia. Jadi aku nak minta kamu lepaskanlah dia, maafkanlah dia. Jadi tentu permintaan Imam Hanifah ni on the spot, tentu tak apalah wahai Imam, walaupun dia buat silap aku maafkan dia, tapi tak boleh bebas malam ni, ada prosedur, ada protokol dia. Masa orang masuk penjara tuan-tuan, bukan mudah-mudahan dapat keluar kan. Tak, kalau kata kamu dah maafkan dia, tolong keluarkan dia malam ni. Kan? Maka tuan-tuan, maka atas permintaan dan atas penghormatan begitu, keluar on the spot tuan-tuan. Jadi keluarlah si jiran Imam Abu Hanifah ni. On the way balik tuan-tuan, dia ikut Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah tuan-tuan duduk depan, jiran duduk belakang. Jadi Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan boleh menyanyi, boleh ingat, boleh nyanyikan balik apa lagu yang dinyanyi oleh jiran dia, kerana dah selalu setiap hari dengar dia tuan-tuan. On the spot tuan-tuan, bila jiran dia dengar Imam Abu Hanifah nyanyi lagu yang kebiasaan dinyanyi tuan-tuan, on the spot tuan-tuan menangis, teriak tuan-tuan, dan menjadi anak murid dia bermula pada sejak itu. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni nak cari jiran tuan-tuan yang macam ni, yang dia dah disakiti tapi boleh jiwa besar, maafkan dan tolong bebaskan. Kita tuan-tuan agak-agak macam mana? Kalau betul lah kita beriman pada Allah, kita hanya jangan duk nampak kita beriman ni apabila kita buat apa yang Allah suruh. Sembahyang kita alhamdulillah, kan? Sedekah kita alhamdulillah, buat baik kita pada orang. Tak, ni orang yang paling dekat dengan kita, yang biasa setiap hari kita akan lalu depan rumah dia, kita akan masuk lorong kawasan dia, kita akan lalu depan rumah dia. Mungkin keluar masuk kita, keluar pergi kerja, tuan-tuan akan sisih dengan jiran-jiran kita. Tuan-tuan, maka tuan-tuan kita tengok ini juga ialah ada kaitan dengan agama, dan ini melipatkan tentang soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, Imam Abu Hanifah An-Nu'man tunjuk contoh pada kita bagaimana untuk kita berbuat baik. Kan? Baik. Hadirin sekalian, satu hari tuan-tuan, ada satu riwayat yang lain daripada Abdullah ibnu Amr, seorang sahabat Nabi juga, bahawasanya telah disembelih seekor kambing untuk dia. Satu hari tuan-tuan, adalah seorang hamba Allah ni, dia nak bagi seekor kambing kepada Abdullah ibnu Amr. Kan? Agak-agak tuan-tuan kan, kita keluar Jumaat ni tiba-tiba orang bagi katalah bagi nasi Arab, kata nasi kuzi kambing dan sebagainya tuan-tuan kan. Kita fikir, alhamdulillah lah, jimat duit kan, tak payah berkeluar duit belanja kan. Kalau sahabat Nabi ni Abdullah bin Amr diberikan seekor kambing kepada dia, apa soalan yang pertama dikeluarkan, ditanya kepada pembantu dia? Sudahkah engkau berikan kepada jiran kita orang Yahudi itu? Tak kamu nak bagi kat aku ni, ya? Kamu dah bagi ke dekat jiran-jiran kita yang Yahudi, yang tidak Islam? Tuan-tuan kan. Maka ditanya soalan yang dua kali. Sudahkah engkau bagi kat jiran kita Yahudi ni? Sudahkah engkau bagi kat jiran kita Yahudi? Tolong ambil sikit bagi kat dia dulu. Kenapa aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, ialah sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak dia, sehingga ia mengira Jibril akan memberikan hak waris kepadanya. Tuan-tuan, jadi kena ingat tuan-tuan, saya tak pastilah kalau ke universiti ni kita boleh jadi majoriti Muslim, kan? Wallahu alam tuan-tuan kan. Kalau kata jiran kita tuan-tuan kan, kerana jiran ni kita bukan sekadar pula kanan kiri kita, yang betul-betul kiri kanan kita. Kita rumah kita 64, bukan setakat 63 dengan 62. Tak, disebutkan dalam hadis Nabi 40 depan, belakang, kiri, kanan. Kalau yang kondo apartmen atas bawah 40, maknanya satu bangunan tu kiri jiran dia. Kan? Baik tuan-tuan sekalian, tapi maksudnya tuan-tuan kan, macam mana ustaz, saya beli sikit roti john, adalah 2-3 roti john beli, takkan nak kena bagi semua?
Maka dari sekali ini disebutkan oleh Sayyidina Aisyah, riwayat daripada Sayyidina Aisyah, Nabi katakan pada kita, Nabi bersabda, wahai Rasulullah, pernah ditanya kepada Rasulullah oleh Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni ada 2 jiran. Kadang-kadang kita berfakir, kita umur kita nombor 64, jiran kita yang kita rapat sikit umur dia nombor 60. Sedangkan ada jiran kita umur 63, nombor umur 63. Nombor umur 62, 60 agak jauh sikit. Sesungguhnya aku ni ada 2 jiran. Maka kepada siapakah antara keduanya yang perlu aku beri hadiah? Tuan-tuan kan. Macam sebenarnya anak kata apa? Anak buah saya tuan-tuan, ni hari ni cuti, dia pergi Langkawi. Belilah, beli lebih sikit coklat, bawa balik lah sikit, saya nak makan juga sikit. Tapi yang pentingnya beli sikit lebih tu bagi kat jiran. Katakanlah belilah tuan-tuan, duit beli pun tak banyak mana, jiran pun ada, nak bagi mana? Disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada jiran yang pintu rumah dia paling dekat denganmu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itulah hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita dalam bab ni tuan-tuan, bab jiran ni ialah orang sebutkan tuan-tuan, ialah tempat kita duduk. Setengah-tengah orang tuan-tuan, dia tak kisah siapa jiran dia. Sebab tu tuan-tuan, ustaz macam mana saya nak buat baik pada jiran? Kadang jiran pun tak nampak muka. Nak ketuk rumah dia, mungkin dia tengah berehat. Saya keluar kerja, dia pun tak keluar lagi. Saya balik rumah, dia dah balik dah, masih boleh nak jumpa. Sebab tu tuan-tuan, di setengah-tengah tempat, saya kira di USG ni sekalipun, kita ada persatuan penduduk, ada rukun tetangga, bahkan kita juga ada masjid tuan-tuan. Untuk apa? Yang persatuan ini, dengan rukun persatuan penduduknya, rukun tetangganya kita tuan, kita ada masjid, kita ada LJJK, kita ada program di masjid sebagai tuan, ialah tujuan tidak ialah untuk supaya kita merapatkan satu rahim. Yang kadang-kadang yang kat rumah tak jumpa, kat sini jumpa. Yang kat rumah tak jumpa, tapi bila gotong royong taman perumahan jumpa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tidak lain tidak bukan ialah kita kena ada perlibatan kita dengan masyarakat, kita kena bermasyarakat. Ialah tuan-tuan, takkanlah ustaz ialah hari Isnin sampai Jumaat saya sibuk kerja, Sabtu Ahad ni nak ketuk pintu setiap rumah nak tanya khabar. Orang kata kamu ni betul ke atau tidak ni. Orang pun tak sia-sia juga tuan-tuan. Jadi waktu yang sesuai tuan-tuan ialah sekali-sekala ada mesyuarat persatuan penduduk, pergilah. Ni masalah tuan-tuan, setiap kali kalau mesyuarat agung masjid kan, mesyuarat pemilihan persatuan penduduk tak datang, kita tinggal berperat je. Bukan tujuan untuk supaya kita takut dipilih, tak, tujuan tu medan untuk kita bertemu jiran-jiran kita. Tuan-tuan, kalau pun tuan-tuan sekalian kan tak bertemu secara bersemuka, selisih kereta, bukan kita tak kenal, kita kawan kita, jiran kita, kita apa salah kita ding lampu kan horn sikit, kata turun jemput minta angkat tangan, kata dah okey dah. Ingat. Baik, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam bab ini tuan-tuan, ada dikisahkan kepada kita oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia cerita kepada kita ialah sesungguhnya telah datang kepada kami satu keadaan, satu zaman peristiwa, bahawasanya disebutkan tuan-tuan sekalian ialah bahawasanya dalam keadaan itu ada orang yang disebutkan ialah bahawasanya dia terlampau ataupun dia mempunyai dia ni seorang ahli ibadah, namun dia orang kata apa tuan-tuan, dia ni bangun malam, dia buat benda baik, dia beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba Allah, namun dia bermasalah pada jiran dia. Dia bermasalah pada jiran dia tuan-tuan sekalian. Maka disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang macam ni walaupun dia bangun malam, walaupun dia tahajud, walaupun dia bermunajat pada Allah, walaupun dia berpuasa, apa pun kebaikan dia buat untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah khusus kepada Allah, tapi dia bermasalah pada jiran dia, ni adalah calon ahli neraka Allah. Amalan fardu dia buat, amalan sunnah buat, tapi dia bermasalah pada jiran dia, ni calon ahli neraka Allah. Ada orang tuan-tuan, disebut oleh Nabi kita kan, dia ni hanya buat amalan basic-basic je macam kita tuan-tuan kan. Amalan tak banyak sangat. Amalan tak banyak sangat buat kita tuan-tuan kan. Tapi dia dengan jiran cukup hormat, cukup kasih,
cukup hormati tuan-tuan, orang macam ni ialah calon syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itulah tuan saya nampak yang ni juga kita teringat apa yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang yang beriman dengan sempurna orang yang dia kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Allahu akbar tuan-tuan. Ni tuan-tuan kan, kadang-kadang ni kita ada harta kan, saya kira tuan-tuan kita harta kita insya-Allah melimpah ruah. Kan Allah bagi rezeki kita tu dalam keadaan kita ni buat maksiat pada Allah, dalam keadaan kita ni banyak benda-benda kita buat, tapi Allah bagi rezeki kita. Kadang-kadang kita boleh plan dengan family kita hujung minggu nak pergi ke mana, makan kat mana, ikan bakar ke tuan-tuan kan, lamb chop ke sebagainya, tetapi kita tak tengok jiran kita. Kata sekali kan, sebab tu disebut oleh Nabi kita, orang tu dia tak kira beriman, maknanya kamu ni ibadah kamu belum cukup sempurna. Kamu boleh datang solat subuh berjamaah, kamu boleh datang rumah Allah, kamu boleh buat itu ini, tapi kamu tak tengok, tak skodeng, bukan suruh skodeng, tak tengok jiran kamu ni mana satu yang susah. Baik tuan-tuan sekalian, saya teringat satu kisah seorang ahli ibadah, nama dia adalah Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ni tuan-tuan, dia ni sepanjang umur hidup dia tak pernah tinggal sembahyang malam. Dia tak pernah tinggal sembahyang malam tuan-tuan. Sembahyang malam dia bermunajat, yang doa dia kepada Allah SWT. Satu hari ketika mana dia nak mula mengambil wuduk, dia terpandang seorang makhluk yang sangat elok, cantik, rupa paras dia. Maka dia tanya, siapakah kamu ni? Siapakah gerangan kamu ni? Aku ni malaikat. Oh malaikat, untung dah aku ni orang yang jarang-jarang dipilih oleh Allah, aku di antara yang dipilih sebab boleh bertemu dengan malaikat. Baik, tapi aku nampak di sisi kamu ada satu buku apa ni? Ini ialah buku yang tercatat nama dia ialah nama-nama yang dicintai oleh Allah. Baik, maka dia kata, sudahlah, nama aku mungkin ada kot dalam ni, sebab aku duduk bangun malam tak pernah tinggal ni. Maka tolong cek nama aku ada ke tak ni. Maka tuan-tuan, malaikat dia pun cek tuan-tuan, berkali-kali cek. Maaf wahai ahli ibadah, wahai ahli abid Abu bin Hashim, nama kamu tak ada. Dia bila dengar tuan-tuan nama dia tak ada, dia terduduk menangis terisak-isak. Baik, maka malaikat tu kata, wahai ahli ibadah, wahai ahli abid, kamu ni bukan aku tak tahu kamu ni bangun malam, bukan kamu ni aku tak tahu kamu ni selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tak pernah kisah dengan orang sekeliling kamu. Maka aku dilarang oleh Allah daripada menulis nama kamu dalam buku ini. Tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan kita pakai muhasabah tuan-tuan, kalau mungkin kita amalan kita mungkin tak kurang tuan-tuan, mungkin kita sebelum ini agak jauh daripada Allah, kita baru nak kayuh sikit, berkayuh sikit untuk kita menjadi seorang ahli Allah yang terbaik, ahli ibadah yang terbaik tuan-tuan. Jangan kita menafikan bahawasanya kita ini kena ambil tahu hal ehwal masyarakat kita, orang Islam kita, termasuk orang cukup dekat kita tuan-tuan dengan ahli jiran kita. Kan? Sebab tu Nabi sebut man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil kisah dengan urusan muslim, maka dia bukanlah daripada kalangan mereka. Tuan-tuan kan, ni minta maaf sebut tuan-tuan kan. Saya kira tuan-tuan kita bukan tak kenal jiran, cuma mungkin tak sempat bersembang, sebab kita ada medium telekomunikasi kita ada WhatsApp, kita berhubunglah tuan. Ni orang kata apa, admin WhatsApp taman tuan-tuan blog. Kan, maklumkan insya-Allah Sabtu ni 22 hari bulan kita akan buat gotong royong sikit, nak bersih-bersih longkang supaya tak ada longkang yang bertakung, supaya tidak ada pembaikan ID sebagainya tuan-tuan. Seorang habuk pun tak respon. Baca double tick tuan-tuan. Respon sikit insya-Allah. Akhirnya tuan-tuan tinggal 2-3 kerat, satu blok tuan-tuan 500 pintu, seorang pun tak turun. Tuan-tuan kan. Sebab tadi saya kira dulu tuan-tuan mungkin payah nak kena jumpa tuan rumah sebagai nak jumpa. Tak, kita ada ada WhatsApp, respon tuan-tuan. Right. Begitu juga dengan sekalian kan. Kita yang jadi masalah kita tu kadang-kadang setengah kita ni, saya tengok dan juga kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang kita tunggu orang buat benda baik. Saya bukan tak nak buat baik, yang jelas saya ustaz, dia buat, orang kata apa, minta sebut tentang buat baik dulu kat saya, buat benda tak baik dulu kat saya kan saya nak buat balik kat dia. Kita tunggu orang buat baik, itu masalah kita. Kan?
Jadi hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira mungkinlah itu beberapa perkara yang kita nak dilihat sama tuan-tuan. Maka saya nak tutup dengan apa yang disebut oleh Nabi tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, falyusin jaruhu, maka hendaklah dia berbaik tuan-tuan kepada jiran dia. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf tuan-tuan terlebih terkurang, yang baik itu daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan kita manusia. Hazrat Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.